Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi kepada semua para pelajar. Okay, kita berjumpa lagi pada minggu ni untuk meneruskan PDPR kita. Okay, tapi sebelum tu Ustaz nak ucapkan selamat Hari Raya Aidiladha kepada kamu semua. Okay, kita berbalik kepada pelajaran kita pada hari ini. Okay, untuk subjek matematik. Dekat sini Ustaz dah sediakan muka surat 85 daripada buku teks. Okey, muka surat 85 daripada buku teks. Ini adalah lanjutan daripada pembelajaran yang sebelum ni. Okey, sebelum ni kita dah belajar pecahan tapi tajuknya adalah pecahan setara. Okey. Tajuknya adalah pecahan setara. Okey. Hari ni sama-sama kita lihat muka surat 85, tajuknya adalah pecahan bentuk termudah. Okey. Sebelum tu, apa itu pecahan bentuk termudah? Okey, pecahan bentuk termudah ni senang cerita. Daripada pecahan yang besar, kamu permudahkan dia untuk menjadi pecahan yang kecil. Okey? Daripada pecahan yang besar, kamu permudahkan dia sehingga dia menjadi pecahan yang kecil. Okey. Kita tengok sama-sama dekat sini. Okey, dekat sini. 2/4 sama nilai dengan 1/2. Okey, 2/4 sama nilai dengan 1/2. Okey. Apa yang dikatakan sama nilai? Ini dia. Contoh dia. Okey. Pecahan sahaja yang berbeza tapi besar dia sama. Tengok 2/4 dengan 1/2. Dua-dua ni pecahan dia adalah dua-dua besar dia adalah sama. Cuma pecahan dia sahaja berbeza. Yang atas 2/4, yang bawah 1/2. Tapi besar dia sama. Okey, itu yang dimaksudkan kat sini. Okey, sama nilai. Okey. Ataupun lebih senang, okey, kamu buang je garisan tengah ni. Okey ni, andai kata kalau kamu lihat kat sini garisan tengah ni kamu buang. Okey, kita buang garisan tengah ni. Okey, dia akan jadi macam bawah. 1/2 juga. Okey, itu bermakna dia sama nilai. 2/4 dan 1/2 adalah sama nilai. Okey. Okey, dia tanya dekat sini, yang manakah pecahan bentuk termudah? Yang manakah pecahan bentuk termudah? Okey. So kita tengok dekat sini 2/4. Okey, sebelum ni kita belajar pecahan setara menggunakan operasi darab untuk mendapatkan jawapan. Tapi berbeza untuk pecahan bentuk termudah, kamu perlu menggunakan operasi bahagi untuk kamu dapatkan jawapan. Okey, kita lihat sama-sama dekat sini. Okey, 2/4 untuk dapatkan jawapan 1/2 tadi tu. Okey, kamu perlu bahagikan. Okey, 2 bahagi 2 kamu akan dapat 1 dan 4 bahagi 2 kamu akan dapat jawapan 2. Okey. Yang paling penting sekali dekat sini, selain daripada operasi bahagi, dia punya pengangka dengan penyebut ni mestilah nombor yang sama. Tak boleh pengangka nombor lain menyebut nombor lain. Okey, pastikan pengangka dan penyebut adalah nombor yang sama, baru kamu boleh bahagikan. Okey, setelah kamu bahagikan, kamu akan dapat jawapan. Okey, jawapan dekat sini 1/2 ialah pecahan bentuk termudah bagi 2/4. Okey. Kita beralih pula dekat sini. Nyatakan 3/9 dalam pecahan bentuk termudah. 3/9 bentuk termudahnya kita bahagikan kepada 3. 3/9, kita bahagi 3, kita akan dapat jawapan 1/3. Okey, so jawapannya adalah 3/9 dalam pecahan bentuk termudah ialah 1/3. Sekiranya jawapan 3/9, sekiranya soalan 3/9 dia nak jawapan dalam bentuk termudah, jawapannya adalah 1/3. Begitu juga dengan yang ni 4/8. Okey, 4/8, nilai dia sama je, 1 dengan 1/2, tapi kita nak permudahkan dia, kita nak perkecilkan. Okey. Dekat sini 4/8 tadi kamu bahagikan dengan 4, kamu akan dapat jawapan 1/2. So 4/8, pecahan bentuk termudah dia ialah 1/2. Mesti kamu macam susah sikit nak faham untuk tajuk ni.
Kenapa yang atas kena bahagi 2? Macam mana yang tengah kena bahagi 3? Macam mana yang bawah kena bahagi 4? Betul? Sebab Ustaz kenapa tak pakai nombor lain ke? Contohnya kan. Betul tak? Macam yang bawah ni. Kan? Ni 4/8 contohnya. Kenapa Ustaz bahagikan 4? Kenapa tak bahagikan 2? Soalan macam tu kadang-kadang akan timbul. Okay, Ustaz akan penjelaskan, tapi agak susah sikit lah nak penjelaskan dekat dalam video macam ni. Okay, tapi Ustaz akan cuba sedaya upaya supaya kamu dapat faham dengan lebih mudah macam mana cara untuk kamu jawab. Okay, tak apa, kita beralih muka surat sebelah. Muka surat 86. Okay, Ustaz minta maaf lah video ni panjang sikit. Okay, muka surat 86. Kalau kita lihat dekat sini, okay, ada 10 gelung semuanya. 4 gelung warna merah, 6 gelung warna hijau. Apakah pecahan bentuk termudah bagi setiap warna gelung ini? Apakah pecahan bentuk termudah bagi setiap warna gelung ini? Okay, A dekat sini, pecahan untuk gelung warna merah ialah 4/10. 4 daripada 10. 4 warna merah daripada 10 gelung. Okay, so dia akan kat sini adalah 4/10. Okay, ini adalah cara dia buat dalam bentuk gambar rajah 4/10. So jawapannya adalah 2/5. Okay, 2/5. Macam mana nak tahu jawapannya 2/5? Okay, 4/10 tadi dibahagikan dengan 2. Dia akan dapat jawapan 2/5. 4 bahagi 2 akan dapat jawapan 2. 10 bahagi 2 akan dapat jawapan 5. Okay, dia menggunakan sifir 2. Okay, so jawapan dekat sini. Okay, yang ni kamu lihat pecahan bentuk termudah. Allahu Akbar. Okay, yang ni pecahan bentuk termudah bagi 4/10 ialah 2/5. Okay, sebab dia bahagikan dengan 2. Kita cari soalan dekat sini. Okay, yang ni pecahan untuk gelung warna hijau. Okay, kalau kita lihat dekat sini, gelung warna hijau tadi dekat atas ni, yang ni. Okay, gelung warna hijau ada 6. So jadi pecahan untuk gelung warna hijau adalah 6/10. 6 daripada 10 gelung. Okay, so kita lihat kat sini 6/10. Okay, 6/10. Okay, macam mana kita nak bahagikan dia? Okay, kita nak guna sifir berapa Ustaz? Yang kat sini Ustaz nak terangkan dekat kamu. Okay, kalau kamu nak bahagikan, okay, kamu dengar baik-baik. Kalau kamu nak bahagikan, kamu kena bahagikan dengan sifir yang paling tinggi. Okay, nombor dia yang paling tinggi. Bermakna kalau nombor 1 tu nombor yang paling rendah. Kalau kat atas tu 4, 5, 6. Contoh 4 dengan 5. Okay, 4 adalah nombor yang rendah, 5 adalah nombor yang tinggi. Okay, kamu kena bahagikan nombor yang paling tinggi, paling atas untuk kamu dapatkan jawapan. Okay, itu satu. Yang kedua, okay, cara dia macam mana kamu nak tahu? Okay, kamu lihat dekat semua sifir. Okay, dekat sifir 2. Okay, contoh kita pergi sifir 2 dulu. Sifir 2, kamu lihat dekat sifir 2. Dalam sifir 2 tu ada tak nombor 6? Ada kan? Okay, ada tak nombor 10? Nombor 10 pun ada dekat sifir 2. Okay, bermakna sifir 2 kamu boleh pakai sebab terdapat nombor 6 dan nombor 10. Okay, kita pergi kepada sifir 3 pula. Sifir 3 ada nombor 6. Betul? 3, 6, 9. Okay, makna kat situ ada 6. Okay, 3, 6, 9, 12. Nombor 10 tak ada. Bermakna kita tak boleh gunakan. Kita tak boleh guna sifir 3 sebab dia tak ada 10, dia ada 6 saja. Okay, sifir 4 pun tak boleh guna, tak ada nombor 6, tak ada nombor 10. Okay. Okay, sifir 5. Sifir 5 tak ada 6 tapi ada 10. Pun tak boleh. Dia mesti ada dua nombor ni, nombor 6 dengan nombor 10 ni mesti ada dalam sifir tu. Baru kamu boleh gunakan. Faham?
Okey, kat 6 tak ada, kat 7 lagi lah tak ada, 8 pun tak ada, 9 pun tak ada. Kita pergi ke sifir 10. Kalau 10, 1 darab 10, 10. Okey, itu yang pertama. Nombor 6 tak ada, tak boleh guna. Okey, daripada semua sifir tadi semua tak ada, yang cuma ada sifir 2. Bermakna dekat sini, okey, yang ada, contoh Ustaz bagi tahu kamu, yang ada sifir 2 dengan sifir 1 je. Tapi kamu perlu ambil sifir yang paling atas. Okey? Sifir yang paling atas adalah sifir 2. Okey? So, kat sini kita dah tahu. Okey, yang paling tinggi sekali, yang ada dua nombor dalam sifir tersebut adalah sifir 2. Bermakna, kamu kena bahagikan dekat sini. Okay, Ustaz buat text sikit. Okey, kat sini kamu kena bahagi 2. Okey. Kalau dekat bawah ni penyebut dah letak nombor bahagi 2, so pengangka dekat atas pun mestilah 2. Okey. Macam mana ni? Tak keluar pula dia. Okey. Ni. Okey. Bawah 2, atas pun 2. Okey. Masa Ustaz cakap tadi, dia mesti selari. Tak boleh bawah 4, atas 3. Okey, kalau jadi macam tu, terus salah. Okey. So, dekat sini sifir yang paling tinggi untuk ada kedua-dua nombor ni, 6 dengan 10 adalah sifir 2. Jadi, kamu terus bahagikan dengan 2. Sebab 2 adalah sifir yang paling tinggi. 6 bahagi 2. Okey, letakkan jawapan dekat sini. Kejap ya. Okey. Allahu Akbar. Bergerak pula. Okey. Di sini. Okey, 6 bahagi 2 dekat sini. Okey, macam mana kamu nak tahu 6 bahagi 2? 2 darab berapa dapat? 6. Okey, 2 darab berapa dapat? 6. So, nanti kamu dapat jawapan 2 darab 3. So, bermakna 6 bahagi 2 adalah 3. Okey. 3 letakkan dekat sini. Okey, 10 bahagi 2. 2 darab berapa 10? 2 darab 5. 2 darab 5, 10. Kita letak dekat sini. Di 5. Okey, letak kat bawah dia. Okey. Okey, kamu nampak tak? Jadi jawapannya adalah 3/5. Yang paling mudah. Okey. So, jawapannya adalah 3/5. 6/10 adalah pecahan bentuk termudah. Okey, 3/5 adalah pecahan bentuk termudah bagi 6/10. Okey. Pecahan bentuk termudah untuk 6/10 adalah 3/5 yang ni. Okey, yang ini. Faham? So, dekat sini nanti 6/10 ni jawapannya adalah 3/5. Okey. Ataupun lagi satu contoh Ustaz terang kat kamu. Okey, agak susah sikit, tapi Ustaz bagi cara kat kamu. Okey, kalau kamu nampak, kita pergi semula dekat muka surat sebelah. Okey, kita pergi ambil 4/8. Ustaz bagi lagi satu contoh. Kamu 4/8 kat sini. Okey. Okey. Ustaz terangkan lagi sekali dekat kamu macam mana nak dapatkan jawapan. Okey. Okey. Yang pertama, kita tengok soalan. Kita ambil soalan nombor 3. Soalan nombor 3. Permudahkan 4/8. Permudahkan 4/8. Okey, yang pertama yang kamu kena faham dekat sini, untuk bentuk termudah, pecahan bentuk termudah, mesti menggunakan operasi bahagi. Okey. Okey, kamu nampak macam ni kan? Okey, itu pergi kat sini. 4/8. Okey, kamu dah susun daripada sifir 1 sampai sifir 8. Sifir 1 sampai sifir 8. Okey. Okey, daripada sifir 1, sifir 2, sifir 3, sifir 4, sifir 5, sifir 6, sifir 7, sifir 8. Sifir 9 tak termasuk. Okey.
Sebab dah melangkaui daripada sifir 8, bermakna dekat 9 pun tak ada nombor 8. Okey, sampai sifir 8. Okay, sekarang kat sini kalau kita tengok dekat sini 4 per 8, ada nombor 4, ada nombor 8. Okey, macam Ustaz terangkan kat kamu tadi, kamu kena lihat dekat semua sifir ni ada tak dua nombor ni. Okey, macam sifir 1. Sifir 1 memang semua nombor ada, tak ada masalah. Kita tengok pula dekat sifir 2. Sifir 2 pun ada nombor 4, ada nombor 8. Okey. Kita tengok dekat sifir 3. Sifir 3 dia 6. 3 1 darab 3 3 2 darab 3 6. Tak ada jawapan untuk 4. So sifir 3 tak boleh guna. Okey, tak boleh pakai. Okey, sifir 4. Okey, sifir 4 ada tak 4 8. Okey, 1 darab 4 4, 2 darab 4 8. Okey, nombor 4 ada, nombor 8 pun ada. So sifir 4 boleh guna. Sifir 5 tak boleh guna sebab tak ada nombor 4. Okey, salah satu nombor tak ada, nombor 4 atau nombor 8, baru makna sifir tu tak boleh guna. Kamu tak boleh bahagikan dengan sifir tu. Okey, sifir 6 pun tak ada, sifir 7 pun tak ada, last sekali sifir 8. Okey, yang terakhir adalah sifir 8. Bila kamu lihat dekat sifir 8, kamu hanya jumpa 1 darab 8 8. Nombor 4 tak ada. Okey, macam Ustaz cakap tadi, kalau satu nombor tak ada, tak boleh guna. So dekat sini ada 2 saja, ada 3. Okey, sifir 1, sifir 2 dengan sifir 4. Okey, 1, 2 dan 4. Yang dalam sifir itu mengandungi nombor 4 dan nombor 8. Okey, seperti mana yang Ustaz cakap dekat kamu sebelum ni, mesti menggunakan sifir yang paling tinggi. Okey, macam Ustaz cakap, kalau nombor 1 tu rendah, lepas tu nombor yang atas-atasnya tu, macam tu nombor 4 adalah lagi tinggi daripada 1. Okey, macam tu. Okey, sekarang ni sifir 1 ada dua-dua nombor ni, sifir 2 pun ada dua-dua nombor ni, dan sifir 4 pun ada dua-dua nombor ni. Bermakna dekat sini sifir 4 yang paling tinggi. Bila sifir 4 yang paling tinggi, kamu kena gunakan sifir 4. Okey, kita letakkan dekat sini sifir 4. Okey, bermakna kat pengangka 4, dekat penyebut pun 4. Okey, bila dah dapat 4, dua-dua nombor yang ada ni kamu bahagikan saja. Okey, tak salah kamu nak letak 2, tapi bila 4 bahagi 2, kamu akan dapat 2. 8 bahagi 4, kamu akan dapat jawapan 4. Betul. So dekat sini nanti jadi 2 per 4. Kamu kena permudahkan lagi. Okey, sebab 2 per 4 tu boleh dipermudahkan lagi. Sebab itulah Ustaz cakap dengan kamu kena gunakan sifir yang paling besar untuk kamu terus dapat jawapan bentuk yang paling mudah ataupun bentuk yang termudah. Okey, bila kamu dah dapat sifir yang paling tinggi tu dengan ada dua-dua nombor ni, kamu bahagikan je terus. 4 bahagi 4 kamu akan dapat jawapan 1, dan 8 bahagi 4 kamu akan dapat 2. Okey, kamu terus dapat jawapan 1 per 2. Okey, Ustaz harap kamu boleh faham dengan penjelasan Ustaz. Ustaz minta maaf lah, panjang sikit penjelasan untuk setelah kita bercuti ni. Penjelasan dia panjang sikit sebab ni kamu nak kena betul-betul faham, baru kamu boleh dapat jawapan yang tepat. Okey, sekiranya kamu mengalami sebarang masalah ataupun kamu tak faham macam biasa, boleh kontak Ustaz. Okey, dengan itu sekian, wabillahi wa taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.